Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua lagi kembali bersama saya, Zaidi Ismail. Saya terpanggil untuk buat video ni bukan live ini. Sebab dalam tempoh minggu ni saya ditegur oleh lebih kurang 3 individu yang berasingan yang sebenarnya baru saja dibuang kerja. So kebetulan minggu ni ada 3 yang menegur saya, 3 rakan kita yang menegur saya tentang apa yang mereka perlu lakukan apabila dibuang kerja. Jadi saya macam terpanggil lah kan dalam masa 5 hari ni, uh, saya ditanyakan tentang apa yang perlu dilakukan apabila dibuang kerja. So saya agak bukan terkejut tapi agak muskil apa yang sedang berlaku dekat luar sana. Dan saya search lebih kurang, just tengok apa berlaku di social media, kemudian tengok laporan media dan hasil penulisan, laporan akhbar dan sebagainya. Saya lihat banyak juga syarikat atau perniagaan yang ditutup setiap hari-hari ni. So dan juga ada syarikat yang mengecilkan saiz operasi mereka. So amat malang sekali kerana perkara tersebut berlaku. Saya harap mereka yang terlibat dalam pengurangan atau pemberhentian kerja ni bertabah. Kita tak minta benda ni berlaku, tapi apa nak buat, keadaan ekonomi sekarang. Jadi apa yang saya nak bicarakan tentang petang ni ialah apa yang perlu dilakukan apabila kita tiba-tiba diberhentikan kerja. Kalau kita diberitahu awal, katalah sebulan, 2 bulan, mungkin kita boleh buat persediaan yang lebih teratur lah dengan kata lain. Tapi ni tiba-tiba dibuang kerja. Kita cuma ada masa katalah beberapa minggu. Jadi apa yang kita nak buat kan, tiba-tiba pula jadi benda macam tu. So kat sini saya terpanggil untuk berkongsi sedikit pengalaman ketika saya berhenti kerja dulu. Biarpun saya tidak dibuang kerja, tapi situasinya hampir sama sebab saya berhenti tanpa ada sebarang perancangan dengan kata lain. Ikut kadar muda saya berhenti. Jadi tak sama seperti situasi hari ini yang mana diberhentikan kerja tapi boleh ambil iktibar lah dengan kata lain. Saya akan bagi 2 senario apa yang boleh dilakukan oleh sahabat kita dekat luar sana atau mereka yang anda kenali terlibat dalam situasi macam ni. So apa yang perlu kita lakukan kalau berada dalam situasi, especially situasi ekonomi sekarang ni? Saya akan bagi 2 skenario lah. Yang pertama ialah kalau kita ada kemungkinan dibuang kerja, maknanya kita masih ada masa untuk buat persiapan. Mungkin contohnya kita ada terdengar lah, mungkin ada ura-ura tapi tak pasti keadaan dia macam mana, mungkin dibuang, mungkin tidak, tapi terdapat ura-ura. Jadi kalau situasi pertama macam ni, pertama sekali yang saya cadangkan ialah cari bakat ataupun asah bakat atau asah kemahiran yang ada. So sementara kita ada masa ni, carilah sesuatu yang kita boleh asah bakat kita. Sebab setiap orang dia mesti ada bakat tersendiri. Setiap orang tak sama. Ada orang pandai masak contohnya, ada orang bagus dengan tangan, dia boleh buat benda-benda berkaitan dengan kerja-kerja kemahiran contoh. Ada orang mungkin ada sedikit kreativiti, dia boleh menulis atau melukis atau apa saja yang boleh dipanggil sebagai bakat lah. Jadi perkara pertama ialah untuk identify bakat apa yang kita ada dan mula asah. Okey, sebab kita tak boleh nak mengharapkan kerja makan gaji sampai bila-bila. Kalau lepas kita berhenti atau diberhentikan, kita dapat pekerjaan gantian, alhamdulillah lah. Okey, tapi kalau tak dapat, menunggu tu nak buat apa? So kalau kita ada sedikit bakat, asahlah bakat tersebut. Kalau kita boleh menjahit, asah bakat tersebut supaya jadi mahir menjahit. Kalau kita pandai melukis, jadi illustrator contohnya, asah bakat tersebut supaya insyaAllah lepas ni boleh digunakan. Kalau kita boleh menulis, kita asah bakat kita untuk menulis. Contoh macam itulah. Okey, so kalau kita dengar-dengar yang kita mungkin bakal diberhentikan, perkara pertama yang dilakukan adalah pertama, asah bakat yang ada, yang sedia ada. Yang kedua ialah untuk kita mengenal pasti bidang yang kita nak ceburi tu. So contoh dia ialah
katalah kita sekarang bidang engineering, kita kena tengok apa yang sedang berlaku atau pengembangan dalam bidang engineering yang kita sedang buat sekarang ni. So mungkin sebelum ni kita agak sibuk dengan kerja sendiri, pergi ke pejabat, balik rumah, buat kerja, buat OT, balik rumah, ya. Kita tak sempat tengok apa yang berlaku di sekitar. Jadi bila dah terdengar ada ura-ura untuk buang kerja dan sebagainya, okey, perkara kedua yang boleh kita lakukan adalah untuk mengenal pasti perkembangan dalam industri yang sedang kita lalui. Kalau kejuruteraan, okey, apa perkembangan dia? Kalau kita bidang pembinaan, apa perkembangannya? Kalau kita bidang perundangan, apa perkembangannya? Dan sebagainya lah. Sebab bila kita tahu perkembangan dalam bidang yang kita ceburi dan kita boleh ambil langkah-langkah tertentu untuk mula mendekati sama ada pemain-pemain industri atau individu tertentu. So just in case kalau kita dibuang kerja, kita dah tahu outlet mana kita nak pergi dalam bidang yang kita sedang buat tu lah, atau yang bidang yang kita minat, sebagai contoh. Okey, yang perkara ketiga yang kita boleh lakukan adalah untuk update resume kita lah. So kalau selama ni dah berkarat, tak tahu kat mana sebenarnya resume kita, ataupun dah lama tak update atau kena buat semula ke apa ke, pergi dekat YouTube, pergi dekat Google, tengok cara terkini orang buat resume macam mana. Okey, sebab pasaran pekerjaan sangat kompetitif. Jadi kalau kita nak hantar resume yang akan datang, pastikan resume kita tu pop, maknanya resume kita tu ada kelainan, tak adalah sama macam resume orang yang menghantar dekat syarikat tertentu atau penjaga tertentu untuk diambil pekerja. So pastikan resume kita diupdate dan diupdate dengan cara dan juga penyampaian terkini lah. Kalau boleh saya katakan begitu. Okey, itu 3 perkara yang kita boleh lakukan. Kalau kita ada dengar-dengar ura-ura mungkin diberhentikan pekerjaan lah, atau syarikat kita telah mengalami masalah. So perkara keempat yang kita boleh lakukan, kita boleh terdengar-dengar benda-benda macam ni, ialah hubungi rakan-rakan atau sahabat handai yang pernah kita sama-sama dulu, sama ada sama-sama di universiti atau sama-sama di sekolah atau persatuan atau lingkungan kita lah, senang cakap. Jangan rasa malu atau jangan rasa segan untuk menghubungi mereka, bagi tahu mereka tentang situasi kita. Okey, saya mungkin diberhentikan kerja, aku punya syarikat tak apa stabil, tapi tak tahu lagi lah, mungkin berhenti mungkin tidak. So kalau ada peluang apa-apa ke, tolong bagi tahu aku. Contoh dia macam itulah. Okey, kita jangan segan. Okey, kita bagi tahu. Sebab gini sebahagian daripada usaha. So itu nombor 4 yang boleh kita lakukan bila kita terdengar syarikat kita atau kita mungkin dibuang pekerjaan lah. Okey, ambil langkah proaktif. So nombor 5 apa yang kita boleh lakukan dari sudut kewangan, kalau kita terdengar yang mungkin kita dibuang kerja, ialah untuk menstrukturkan semula kewangan kita lah. Okey, kalau kita ada hutang yang banyak, ansuran bulanan yang tinggi misalnya, so inilah masanya untuk kita jangan lengah, jangan berlengah, ambil masa dan peluang ini untuk menstrukturkan semula kewangan kita. Kalau katalah ansuran bulanan kita untuk satu hutang tu RM1,000, so mungkin kita tak boleh langsaikan hutang tu, tapi kita cuba kurangkan daripada RM1,000 ke RM300 sebagai contohnya. Jadi kalau kita hilang pekerjaan, at least kurang-kurangnya tidak memberi tekanan yang besar kepada kita untuk buat ansuran bulanan. Sebab ansuran bulanan kita dikecilkan. Selain daripada itu, dari sudut kewangan, of course kita kecilkan perbelanjaan lah kalau boleh, sebab kita nak tingkatkan simpanan. Yelah, mana dah tahu kalau kod-kod dibuang kerja, kita adalah simpanan yang mencukupi untuk hidup 6 bulan ke setahun, just in case lah kita tak dapat mencari pekerjaan baru, seperti itu dalam tempoh tersebut. Dan yang keenam, kalau boleh jangan pilih-pilih lah, okay? Jangan memilih, dengan kata lain. So bersedia, kalau diberhentikan kerja, kalau dapat apa saja peluang pekerjaan baru, ambil aja dulu. At least kita boleh tampung kehidupan kita, tampung kehidupan keluarga kita. So itu senario pertama. Kalau kita dah terdengar-dengar yang mungkin syarikat kita bekerja tu ingin menstrukturkan semula penjagaan mereka dan mungkin ingin membuang pekerja lah. Okay. Okay, so senario kedua ialah apabila kita memang dibuang kerja. Satu hari datang pejabat, dapat surat, dia kata okey lah, you ada tempoh dalam masa sebulan, you diberhentikan kerja lah. Jadi dalam situasi macam ni,
kita akan merasa down-funded lah. Maknanya macam bingung sekejap, tak tahu apa benda nak kena buat. Jadi kat sini saya nak share langkah-langkah yang boleh diambil apabila kita tiba-tiba dibuang kerja dan punya masa yang amat pendek atau singkat untuk buat sesuatu. So yang pertama sekali yang kita lakukan adalah daftar segera dekat pejabat buruh lah. Okey, so bila kita diberhentikan kerja, pergi kat pejabat buruh, daftar terus. So mana tahu kalau ada interview atau mana tahu kalau kita ada peluang di pejabat buruh yang ada pekerjaan kosong tempat lain, kita boleh ambil secepat mungkin. Okey, so yang pertama sekali daftar pejabat buruh. Okey, yang kedua ialah oleh sebab kita tadi dah update resume yang kita hantar resume lah kepada sebanyak mana syarikat yang boleh dalam bidang yang kita ceburi. Okey. Salah satu cara untuk kita dapat ini tips ni sebenarnya datang daripada isteri saya lah. Masa dulu dia pernah kerja dekat klinik So dekat klinik tu ada lebih kurang 200 lebih syarikat yang berurusan dengan klinik tersebut. Jadi isteri saya ni dia ambil semua data syarikat-syarikat panel klinik tu. Jadi bila dulu dia nak cari kerja baru, dia hantar lebih kurang 200 ke 200 syarikat lah. Daripada 200 syarikat tu dia dipanggil dalam 10 syarikat, 10 syarikat, 5 syarikat tu tawaran dia kerja. Daripada 5 syarikat tu dia shortlisted 2, akhirnya terima tawaran salah satu daripada yang 5 tu. Okay. So satu cara ialah untuk kita tengok kalau kita ada syarikat kita sekarang, siapa yang syarikat tu berurusan sekarang, mesti dengan syarikat lain kan. Jadi kita ambil senarai semua pembekal ke semua yang terlibat dalam industri yang kita ceburi tu, dan hantar resume sebanyak yang boleh. Selain daripada tu, kita juga ambil resume kita kepada job hunting firm lah firma job hunters, macam banyak yang online sekarang, dah ada job street lah dan sebagainya. Pastikan benda tu diupdate secepat mungkin. Dan yang ketiga sama macam yang saya kongsikan tadi, kalau kita ada bakat, kalau kita tak sempat asah bakat semasa ura-ura, jadi bila dah berhenti kerja ni, asahlah bakat dan gunakan bakat tersebut untuk wang tepi kalau boleh. Okey, kalau contohnya kita boleh mengajar, jadi part-time tutor. Kalau katalah kita boleh bekerja dengan tenaga dan tulang pakar kita, boleh lakukan kerja-kerja rencam. Jangan duduk diam lah dengan kata lain. Okey, dan kalau kita ada bakat tertentu, start offer bakat kita tu kepada orang ramai. Yang keempat, macam saya sebutkan tadi, cepat-cepat buat side hustle lah. Dipanggil side hustle, maknanya kerja-kerja yang boleh mendatangkan duit cepat. Okey, tak semestinya kerja pejabat 9 to 5. Okey, apa saja yang boleh menghasilkan duit cepat selagi ianya halal. So, kalau kerja rencam, for example, kita buat kerja rencam. Kalau kita boleh jadi part-time tutor, kita jadi part-time tutor. Kalau kita boleh jadi pembantu masak burger, dia jadi pembantu masak burger, tak kisah, jangan duduk diam. Okey, buat side hustle secepat mungkin. Langkah seterusnya apa yang kita boleh buat ialah cari mentor. Cari orang yang boleh bagi panduan dekat kita. Rapatilah mereka. Okey, siapa pun yang you rasa boleh jadikan mentor atau panduan ni, rapat dengan diorang, minta pandangan diorang dan minta hala tuju. Dan kalau mereka bagi saranan dan sebagainya, ambil tindakan tu dengan cepat. So yang nombor 6, apa yang kita boleh buat ialah kita kena rancang dari sudut jangka masa panjang lah. Kalau bujang ni senang sikit, dia boleh balik kampung ataupun dia boleh gamble lah dengan kata lain kan. Tidur bawah jambatan pun tak ada hal. Tapi yang susahnya ni kalau berkeluarga. Jadi kalau berkeluarga, kita kena jangan sorokkan perkara ni dengan pasangan kita. Kalau kita diberhentikan kerja misalnya, itu adalah antara orang yang terawal patut kita beritahu. Dan kalau ada ura-ura atau war-war yang konon-kononnya kita bakal diberhentikan kerja pun, kita bagi tahu pasangan kita. Jangan sorok. Perkara macam ni perkara serius. So dia pun nanti akan kecil hati kalau kita tak beritahu dia. Jadi bagi tahu pasangan kita, bincang dulu dan rancang sesuatu untuk jangka masa panjang. Okey? Dan contohnya kalau katalah you plan, you rancang yang you tak nak makan gaji lagi, dah penat, mungkin you nak berniaga. Jadi kalau nak mulakan berniaga, kalau boleh, okey, ini tips paling penting lah kalau siapa nak mulakan perniagaan, mulakan perniagaan tanpa modal. Okey, kita ada lebih kurang 5 sumber atau 5 modal yang kita boleh gunakan. Semua orang sama.
Okay, 5 semua ni. Kita ada masa, kita ada tenaga, kita ada pengetahuan, kita ada sedikit duit, kita juga ada hati dan perasaan. So kalau kita boleh korbankan hati dan perasaan, 4 perkara yang kat atas ni insyaAllah boleh buat. Okay, so kita gunakan tu dulu. Jangan fikir nak ambil loan atau fikir nak pinjam duit daripada orang, nak mulakan perniagaan. Mulakan perniagaan yang hanya menggunakan sama ada akal, tenaga dan masa kita. Okay, cari. Masa ni adalah nak perah kepala otak tu orang kata. Dan oleh sebab yang saya mention tadi, mentor amat penting. Atau siapa yang boleh bagi panduan ni amat penting. Sebab dia boleh guide dia macam mana nak buat. Okay, so rancang dari sudut jangka masa panjang. Contoh dia kalau macam nak berniaga tadi. Okay, dan rancang sekali dengan pasangan. Okay. Selain daripada itu, of course, iaitu kita berusaha dari segi fizikal kan. Tapi dari segi spiritualnya, mungkin juga ini salah satu contoh atau salah satu loceng atau satu peringatan pada kita untuk kembali kepadanya. Jadi oleh kerana dah kena buang kerja kan, masa tu banyak kan, mulalah balik kan amal ibadat kalau tertinggal ke, kalau sebelum ni agak lalai ke apa ke, mula ingat-ingat dan minta tolong daripada dia lah. Okey, selain daripada berusaha dari segi fizikal, kita juga kena berusaha dari segi spiritual. Okey. So apa lagi yang kita boleh buat kalau tiba-tiba kita diberhentikan kerja? Selain daripada itu, perkara lain yang boleh kita lakukan adalah contact balik kawan-kawan, contact balik sahabat andai yang dulu yang pernah bersama dengan kita, untuk berkongsi, dan selain daripada itu untuk mencari peluang-peluang yang main thing adalah jangan duduk diam lah dalam situasi macam ni.